Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家主内平安。 Saya bersyukur saya mendapatkan sebuah kesempatan dari rekan-rekan pengurus dan rohaniwan di tempat ini untuk boleh melayani jemaat Tuhan di GKY PIK. 我感谢主的恩典，今天教会的这个圣工人员、牧师传道，给我有机会来到这个地方来分享主的话。 Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Edwin, nama saya Albert Kurniawan. Saat ini saya melayani sebagai lead pastor di GKY Singapura. 刚才已经介绍了我现在是在新加坡国语堂的主任牧师。 Kalau nanti saudara datang ke Singapura entah dalam rencana studi, liburan, atau berobat dan lewat hari Minggu, saudara kontak saya. Kita akan sama-sama beribadah bersama-sama. 就是你有到新加坡，无论是你求学、你疫病，或者你去旅游的话，如果有碰到礼拜天，你们可以来打电话给我，通知我，我们可以一同见面在主的里面。 Saudara, pagi hari ini di dalam Advent yang keempat kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, Proclaim Good News. 在今天就是等候耶稣降临的第4个主日里面，我们今天所要讲的题目就是宣扬好的消息。 Saudara, awalnya gereja sudah memberikan kepada saya ayat Alkitabnya, itu terambil dari Lukas pasal 2. 其实教会已经给我的经文是在路加福音第2章。 Dan saya agak kaget saudara, karena beberapa hari yang lalu muncul di story-nya GKY PIK, ayatnya lain saudara ya. 我有一点吃惊，因为几天前我得到的消息就是经文不一样。 Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus ada di Kana, dia bisa ubah air jadi anggur, maka saya tidak bisa mengubah apa yang saya sudah siapkan dalam waktu sekejap saja. 若是在2000年前，耶稣把那个水变成酒，但是我是普通的人，所以我已经预备好了的，我不可能再去改它。 Maka dari itu saudara, saya tetap berdoa biarlah berita firman-Nya apa yang saya sudah siapkan, yang disampaikan kepada gembala 2000 tahun yang lalu, itu tetap menjadi berkat bagi setiap kita. 我祷告，我所预备的，在2000年以前，当是天使报佳音给牧羊人的时候，我们每一个人可以因此得到主要给我们的祝福。 Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan ayat yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu terambil dari Lukas 2 ayat 10 hingga yang ke-12. 我要大家一同翻开我们今天想要读的经文，是在路加福音第2章第12节到第11节。 Ini nggak bisa dipencet? Oke. Saudara, saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia ayat 10 dan 11, lalu ayat 12-nya dibacakan dalam bahasa Mandarin. Saudara, saya akan membacakan ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。 Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. 读经到此为止。 Saudara, seorang wanita model dari Korea, dia menjalani kehidupannya dan meniti karirnya cukup berhasil di dalam dunia permodelan, Hang Myoku. 这位就是在韩国很出名的模特儿，他是当时很红很出名。 Saudara, di dalam dia merambah dunia model, pada akhirnya dia tergoda untuk melakukan yang namanya operasi plastik untuk berikutnya makin diterima oleh fansnya. 他希望他会更红，更加多的人家来崇拜他，于是他想到他要去整容。 Pada usia 28 tahun, dia pertama kali lakukan operasi plastik dan sesudah itu dia meniti karirnya di Jepang. 当他28岁的时候，他整容以后，他就到日本去发展他模特儿的身份。 Ternyata saudara, operasi plastik yang pertama yang dia sudah jalani itu menuai pujian yang banyak sekali dari para fansnya. 我们可以看到很多崇拜他的人，经过他第一次的手术整容，大家都称赞他。
Dia terobsesi untuk menjalani operasi plastik berikutnya. 他又感到他应该在动第二次的整容手术， Tapi ternyata dokter operasi plastik itu tidak menyetujui dan tidak mau membantu dia melakukan operasi plastik yang kedua. 但是呢，整容的医生他不愿意在第二次为他而动这个第二次的整容手术。 Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mencari pasar gelap untuk dia membeli satu tabung silikon, disuntikan satu botol penuh itu ke mukanya. 那么他最后他安安的在一个没有名牌的医生或者是一个没有准知的，他买了一罐那个要整容的液体。 Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan saudara, pada akhirnya dia juga menambahkan minyak goreng, disuntikan ke mukanya dan mukanya menjadi seperti ini. 我不知道他里面想的是什么，因为他把那个液体再增加了柴油，然后他的结果就是像那个土花一样。 Butuh sekitar 10 kali operasi dan warga Korea tergerak untuk mendonasikan uang mereka membantu Hang Myoku bisa selamat. 要帮助他，那边韩国的很多的人可怜他，赞助他，他要设车的手术来很好的弄好他的脸孔。 Setelah dibantu, ditolong, hasilnya juga tidak ada hasil yang membaik. 帮助了他，然后结果也不怎么好。 Saudara Hang Myoku ini melakukan semuanya dengan sebuah pemikiran supaya dia makin diterima, makin dihargai, makin disanjung oleh para fansnya. 这个韩约库他这边的想，经过整容以后，他会更加被赞赏，被别人赞赏，被别人崇拜。 Contoh dari Hang Myoku ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita sebenarnya memiliki problem yang sama, yang serupa dengan Hang Myoku. 这个例子告诉我们，其实我们每一个人都有像如此的想法，如此的背景。 Semua orang di dunia ini berlomba-lomba untuk mencari penghargaan dan penerimaan dari manusia lainnya. 很多人在世界上在那边竞争的，要求别人的欣赏他，要求别人看得起他、尊敬他。 Saudara, ternyata penerimaan dan penghargaan dari orang lain itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma tanpa saudara memberikan sebuah kontribusi. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa menerima itu semua? 原来你所得到的尊敬，这种人家的欣赏，不是像容易所得到的，你要付出代价，你要给予别人一些东西。 Tanpa adanya upaya dari diri kita, kita tidak akan pernah mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari orang lain secara cuma-cuma ada. 你若是没有付出的话，你不可能得到别人对你的尊敬，别人对你一切的尊敬看重。 Saudara, kisah Hang Myoku ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan eksistensial, yaitu kebutuhan untuk diterima, diakui, dihargai. 那么这个行业库的这个的事数，这一次提醒我们每一个人，我们每一个人都希望被人家尊敬，被人家看得起。 Di titik itulah Natal menjadi berita yang menenangkan kita bahwa Allah tidak menunggu supaya kita itu layak untuk akhirnya baru dihargai oleh Dia. 最后我们可以看到，一座圣诞，我们的上帝，我们的神，不是在等候做人，乃是他来到人间，使到人可以得到尊敬。 Saudara, berita Natal itu tidak kebetulan disampaikan kepada gembala. 我们可以知道，当时这个报好信息的消息，不是很偶然的来传给牧羊人。 Saudara, pernahkah saudara berpikir kenapa sih kok berita Natal pertama itu disampaikannya kepada gembala? 你有没有想到，为什么第一个的这个消息、好消息报给第一个人就是牧羊人呢？ Sebenarnya saudara, pertanyaan mengapa gembala itu menjawab akan dua kebutuhan manusia di dalam diri dia. 其实对于牧羊人讲到。 一个人有两种的，在世界上有两种的身份。 Saudara, manusia itu memiliki dua masalah di dalam dirinya. 在一个人的身上有两个问题。 Saya katakan masalah yang pertama adalah masalah fundamental.
第一个就是讲到很基本的， di mana berbicara tentang kematian, penderitaan dan dosa. 讲到死亡，讲到受苦，讲到罪。 Dan bicara masalah eksistensial berbicara tentang keberhargaan, kekosongan, penerimaan, pengampunan dan lain sebagainya. 讲到存在主义的问题，就是价值、空虚、受辱、饶恕等等。 Saudara, karena manusia itu mengejar yang namanya penerimaan dan penghargaan, kita cenderung percaya bahwa kalau aku mau diakui, maka saya harus berbuat sesuatu kepada sesama kita. 当一个人想到他要在人的面前要有价值，要得到人家的尊敬，他一定要在对外人面前来做一些事。 Tapi Natal justru membalik logika tersebut. 就是可以看到，这个圣诞它倒转了这个逻辑。 Kita untuk mendapatkan kasih Tuhan, bahkan kita tidak perlu melakukan apa-apa. 我们要得到上帝的爱，我们其实不用再做什么。 Saudara, saya membayangkan andaikan 2000 tahun yang lalu Yesus memutuskan untuk dia lahirnya dalam kondisi seperti ini. 我在想象到，若是当时2000年前，耶稣降生到如此的光景里面， Saudara, kalau Yesus lahirnya di istana, dibungkus dengan kemewahan, dilapis dengan kain sutra yang mahal. Pertanyaan saya, apakah gembala mau datang enggak? 当耶稣若是真正的降生在皇宫，他用这个丝绸的布包在一个很美的摇篮里面，我们可以问一下大家，当时若是如此的情形，牧羊人会不会去看他呢？ Pasti jawabannya tidak mungkin. Gembala itu merasa cukup percaya diri untuk datang menyambut Yesus. 肯定牧羊人不自信，可以去找耶稣。 Itu sebabnya Yesus memilih konteks palungan untuk berita itu disampaikan kepada gembala. 所以上帝就用这个马槽这个东西来传达给牧羊人。 Jika Yesus tidak menggunakan konteks palungan, maka gembala tidak akan pernah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. 若是不用马槽，那个我们就知道，这个牧羊人不可能去找到耶稣。 Saudara, kenapa saya mengatakan demikian? 为什么如此呢？ Saudara, kita perlu tahu profil gembala itu seperti apa. 我们可以想象到一个牧羊人的身份如何。 Saudara, yang pertama, mereka itu adalah golongan sosial bawah, pekerja kotor, dan hidupnya keras dan kotor, tidak banyak dihargai oleh sesama. 第一就是他们是下贱的人，是下层的人，不被人尊敬的人，好像是一个很脏的人一样。 Yang kedua, saudara, seringkali dianggap tidak layak untuk dipercaya, sehingga untuk menjadi saksi di pengadilan, dia tidak cukup legit atau valid. 他不可能在法庭上可以做证人，这个法官们也不听他。 Dan yang ketiga, saudara, karena mereka sering berada di luar, mereka dianggap najis, sehingga mereka tidak bisa sembarangan datang ke sinagog atau di bait Allah untuk mereka diterima atau dianggap layak. 他们在这个牧羊的时候，他们好像是很污秽、很肮脏，他们不可能配得到一个会场里面去敬拜。 Kepada profil yang demikian dikatakan oleh Alkitab bahwa malaikat Tuhan menjumpai mereka dan memberitakan sebuah kesukaan besar kepada mereka. 当像他们如此的身份，我们可以看到，当时的天使报佳音，报大好的信息给他们。 Saudara, kalau memperhatikan, saya sengaja memberikan terjemahan bahasa Inggris karena di dalam bahasa Indonesianya ada bagian yang dihilangkan di sana. 我特别是用英文的境界，因为印尼文不太全。 Saudara, kalau melihat di dalam tulisan yang berwarna hijau, jelas dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I bring you good news of great joy. 我报给你一个大喜的信息。 Harusnya terjemahan yang lebih tepat, aku memberitakan kepada kamu Injil yang adalah kesukaan besar kepada seluruh bangsa. 应该是我报给你好的福音给万民听。 Saudara, kita bertanya, bagaimana mungkin berita untuk seluruh bangsa diberitakan kepada orang kelas bawah yang kalau di pengadilan saja tidak bisa dipercaya? 我们想象到，像这个牧羊人的身份，在法庭他不可能可以做见证，但是报给他大喜的信息是关乎万民的。
Apa yang Tuhan lakukan kepada gembala menunjukkan itulah semangat Injil. 神报告给这个牧羊人的，就是我们去报好信息、传福音的好的精神。 Injil menjangkau orang-orang yang terabaikan. 到给那些被遗忘的人， Injil meraih orang-orang yang dihina. 被一些欺负的人、看不起的人。 Injil menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saja orang-orang yang dianggap layak di zaman itu, tetapi juga untuk meraih mereka yang dihinakan di zaman itu. 好消息不是单单他报给一些应该所得到的高级人物，在下贱的人看起来是很污秽的，他也报好信息给他。 Bukankah melalui Injil, engkau dan saya diingatkan bahwa Yesus meraih setiap kita yang penuh dengan kekotoran, dengan kehinaan, dan penuh juga dengan dosa. 岂不是因着这个好的消息，我们这一些污秽的人、充满罪恶的人，神的恩典降临在我们每个人的身上呢？ Saudara, berita kepada gembala tidak berhenti sampai di sana. Dilanjutkan pada ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 在第11节里面讲到，今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Berita besar itu berbicara tentang kelahiran juru selamat di dunia ini yang sudah dinantikan sejak 2000 tahun kehidupan bangsa Israel. 好消息就是以色列人等了差不多2000年的这个一个救主降生的好消息。 Saudara, kita asumsikan saja kejadian Adam dan Hawa itu terjadinya kurang lebih 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. 我们可以想象到，当时亚当跟夏娃的故事，就是在主前1500到2000年以前的事情发生。 Semenjak mereka jatuh ke dalam dosa, Allah katakan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan ular ini. 当他们犯罪以后，神说他要使到这个敌人的后裔跟这个蛇的后裔成为对抗的。 Dari titik itu saudara sampai ketika berita Natal atau berita Injil itu disampaikan kepada gembala, ada rentang yang begitu panjang. 在这个期间，我们可以看到有这么长的时间。 Berulang kali Nabi dikirimkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umatnya untuk menyatakan bahwa ada damai sejahtera yang akan datang nanti. 立刻，我们的神借着这个先知来报告说，将来将要出生一个救主。 Penantian yang sangat lama akan pribadi Mesias itu pada akhirnya dikumandangkan kepada gembala. 那么等候的这么久的这个弥赛亚，最后这个消息先报告给牧羊人知道。 Kalau ayat 12 mengatakan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. 你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。 Ada yang tahu kain lampin itu apa? 你们知道吗？那个什么抱着用什么布呢？ Lampion tahu saudara ya, lampin nggak tahu. 灯笼你们知道，这个布你们不知道它用什么布。 Lampin itu adalah kain yang dipakai secara khusus untuk menghangatkan hewan yang sedang kedinginan. 那个布就是当时来包裹那些牲畜，因为他们太冷了。 Saudara, ayat 12 ini penting. 12节里面很重要。 Kalau ditandai, maksudnya gini, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain sutra, terbaring di ranjang mewah. 不是说这个是记号，这个婴孩抱着一个很这个丝绸的布放在一个很漂亮的床。 Ayat 13 itu pasti tertulisnya gini, maka terkejutlah gembala dan berkata, nggak salah. 那个牧羊人大吃一惊，我搞错，是不是会讲错呢？ Jangan salah mah. Tapi tanda yang sengaja Yesus pakai itu adalah kain lampin dan palungan yang lekat dengan hidup gembala. 那个记号是神特别给的，就是那一块布握着的布跟马槽。 Saudara, kalau saya membayangkan ya, ini satu imajinasi liar saya, kalau Yesus ingin memperkenalkan
dirinya di zaman itu kepada misalnya adalah orang bengkel, maka di sana mungkin ada tang dan obeng. 若是我想象到当时若是耶稣的降生要先传达给一个器械的工人，那么当时到处我们可以想象到当时一定有很多这个工具在那边。 Sesudah itu saudara, mereka adalah yang dihina, dipinggirkan oleh manusia lainnya, mendapatkan sebuah peristiwa supranatural yang tidak pernah dialami oleh banyak orang. 那么我们可以看到，当初看为很卑微的人，他们不可能看到这个超自然的现象。 Dikatakan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat sejumlah besar. Paduan suara malaikat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 忽然有一大堆天兵从那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。” Saudara, Alkitab tidak banyak mencatat kisah bagaimana seseorang menjumpai paduan suara malaikat. 在圣经里面少记载说，当有人看到一大群的天使天君在唱诗。 Di dalam memori saya, saudara, paling enggak saya mengingat ini adalah peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu terjadinya pada waktu zaman Wahyu nantinya. 当我的想象里面想到，这一册的这是头一册的，第二册可能就是在启示录里面所记载的。 Paduan suara malaikat itu tidak diperlihatkan kepada raja. 天使天君他们所献的不是给予君王， Bukan kepada orang Farisi yang pada waktu itu memiliki posisi yang dihormati. 不是给那个被尊敬的法利赛人， Bukan kepada orang kaya. 不是给有钱人， Tapi kepada gembala yang diabaikan. 但是给那些被遗弃的牧羊人。 Saudara, sampai di sini saya mengajak kita bersama-sama merefleksikan kebenaran ini. 这一次，请大家来因做这些事情来反省一下。 Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang merasa bahwa hidupku tidak berarti dan tidak berharga. 若是今天在我们当中有人觉得我生活没有意思，不被人尊敬的话， Saya ingin katakan bahwa Yesus mengasihimu, sangat. 我会告诉你，耶稣爱你，耶稣非常的爱你。 Kita yang berupaya membeli barang tertentu supaya saya bisa pakai merek itu dan diterima oleh kalangan sosial tertentu. Saya ingin katakan, ketika engkau datang sama Yesus, tidak perlu membawa apa-apa. 我想到，若是一个人他想要被人家看得起，他就设法用钱买一个名牌的东西。但是你若是跟耶稣在一起，你不用去买这些名牌的货物。 Yesus datang bukan menyelamatkan orang yang benar, Yesus- tapi dia menjangkau orang yang terhilang. 耶稣来到这里，不是找一些艺人，他来是找一些色上迷色的人。 Kalau ada saudara di antara kita yang kita berpikir bahwa supaya saya ini diakui oleh orang lain, saya harus punya skill A, saya harus punya kekayaan di dalam level tertentu. Hari ini mari kita bertobat karena Injil Tuhan. 若是为了表达我们的身份，来突出给人家知道我们尽一些的办法、一些的策略，我们若是这种的人，我们今天要悔改。 Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan bahwa engkau dan saya dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bukan dengan emas, bukan dengan perak. 在彼得前书里面讲到，你跟我是我们的神用重价买赎回来的，不是用金银财宝， Tapi dengan darah anak domba yang tidak bercela. 就是用那无瑕疵的羔羊的宝血。 Saudara, kita masuk kepada bagian yang terakhir, apa yang menjadi respon gembala setelah mereka mendapatkan berita besar dengan sebuah peristiwa yang spektakuler. 我们可以看到，当这个牧羊人看到这么宏伟的情况的时候，他们的回应、他们的反应是什么呢？ Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dan 16, bacakan saja dalam bahasa Mandarin ayat 15, 15节跟16节。 15节，跟16节。 众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成就的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，去
就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。 Saudara, ayat 16 dikatakan di sana bahwa mereka memutuskan untuk cepat-cepat, bukan lambat-lambat, cepat-cepat datang menjumpai bayi tersebut. 这里讲说，他们不是慢慢吞吞的走，那是他们急忙的跑去。 Pertanyaannya kenapa cepat-cepat? 为什么要急忙呢？ Saya waktu mengkhotbahkan ini di jemaat Singapura, saya bilang orang Singapura itu sukanya cepat-cepat, saudara. 我在新加坡牧羊，我说新加坡人做事都是要快快的，就是要匆匆忙忙的。 Saudara kalau pernah ke Singapura, keluar MRT itu nggak ada orang jalannya itu lolo-soso gitu, saudara, gini. 有时你在新加坡，你看他们从地铁出来的时候，他们没有说慢慢吞吞的走路， Saudara, jalannya itu cepat kayak orang olahraga, kita bingung ini tiap hari jalannya kayak gini atau gimana. 他们走路很快，我很奇怪，他们是不是每一天就如此快的走路呢？ Gembala bukan orang Singapura. Kenapa mereka cepat-cepat? 牧羊人不是新加坡人，为什么他们这样匆忙？ Saudara, saya memikirkan paling tidak hanya ada satu penafsiran untuk bisa memahami bagian ini. Jawabannya adalah karena mereka begitu antusias untuk menjumpai bayi tersebut. 我想象到来解释，因为他们很新奇，他们很兴奋，他们要快快去找这个弥赛亚。 Mereka mendapatkan berita besar, Mesias telah lahir, Juru Selamat telah hadir di dunia. Mereka ingin menjumpai Juru Selamat tersebut. 他们得到了好消息，就是弥赛亚救主降生了，他们要快快跑去看这位的弥赛亚，这位的救主。 So tidak hanya itu, respon mereka yang kedua dicatat di dalam ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. 不单单如此，我们可以看到第20节，牧羊的人回去了，因所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀于神，赞美他。 Sehingga saudara, respon gembala adalah mereka memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang berbeda setelah berjumpa dengan 我 Yesus. 们可以看到那个牧羊人看到了这个婴孩降生，看到了耶稣，他们都归荣耀给神，并且他们的身份，他们的一切改变了。 Mungkin saudara sebelum dia jumpa sama Yesus, ya dia hanya merasa dia pekerja kotor, orang yang tidak dihargai, ya hidup saya tidak akan pernah mengalami perubahan. 可能当他们还没有见到耶稣的时候，他们感到他们是污秽的，他们是下等的人物，他们这是没有用的人，被人遗忘的人。 Tapi setelah malaikat itu menjumpai dengan kabar Injil itu, 当他们听到了这个天使报佳音的时候， mereka sadar bahwa diri mereka begitu berharga dan bernilai di mata Allah. 他们觉悟到他们在神的面前是何等的有价值的。 Momen perjumpaan dengan bayi Yesus menjadi momen yang mengubahkan mereka dari tidak memuliakan Tuhan menjadi memuliakan Dia. 当遇见耶稣的时刻，他们整个人改变了，从不荣耀神，后来他们变成荣耀上帝的人。 Saudara, sekarang pertanyaannya bagi setiap kita. 问题是，对于我们每一个人， Setiap kita di tempat ini, saya menduga bukanlah orang Kristen yang baru kemarin. 我想象，我可以说，在我们当中所有的弟兄姐妹们，不是昨天刚刚信主的人。 Kita yang sudah merasakan akan kuasa Injil dalam kematian Yesus dan kebangkitannya, pertanyaannya apakah kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita? 我们知道耶稣死了复活，我们都知道这一些。我们相信的人，是否在我们的生命里面，在我们的生活里面，我们有荣耀我们的主呢？ Saudara, kapan terakhir kali saudara datang beribadah, mencari Tuhan dengan sebuah antusiasme yang tinggi karena saudara akan berjumpa dengan Juru Selamat yang menyelamatkan kita? 你什么时候有一个很打开的心，很积极要求见到上帝这心来到教会呢？ Jangan-jangan saudara kita datang ke gereja, datang pada waktu hari kekristenan, hari besar Kristen, sudah tidak lagi dengan satu perasaan yang haus, hanya datang karena harus.
千万不要说当基督教的大日子你们才是来，没有说我们应该每一个礼拜应该来敬拜神。Saudara, kapan terakhir kali saudara membuka Alkitab, bersaat teduh, dan saudara menjumpai satu perasaan yang haus seperti rusa yang merindukan air di 你什 dalam 么时 jiwa 候 saudara? 什么时候读经祷告来灵修呢？渴慕上帝的话，好像如切慕溪水一样。 Saya rindu saudara, berita Natal Advent yang keempat ini mengingatkan engkau dan saya, Injil itu sudah ada di depan mata kita. 我渴慕每一个弟兄姐妹们在这个耶稣降临第4个礼拜里面，在圣诞节里面，我们特别是盼望耶稣再一次在我们的生在我们的心中。 Bukan hanya ada di depan mata kita, tetapi sebenarnya sudah tinggal di dalam diri setiap kita. Maka dari itu mari kita menghidupi Injil tersebut. 不是在我们的眼前，乃是在我们的心中。但愿我们可以把这些的福音活出来。 Kalau pagi hari ini ada yang datang ke tempat ini sebagai orang yang baru, pertama kali mendengar nama Yesus, saya ingin memberitakan kabar baik kepadamu. 今天就是有新人还没有信主的，你第一次来，我要告诉你，我要报给你大喜的信息。 Tuhan mengasihimu dengan sangat dalam. 耶稣很深深的爱你， Tidak peduli berapa kotornya diri kita, tidak peduli betapa tidak layaknya kita karena dosa dan kesalahan kita. 不管我们怎么样的不配，不管我们怎么样的污秽，因着我们所犯的一些的罪， Manusia mungkin membuang kita, menolak kita, tidak percaya kepada kita, tapi hari ini bukalah hatimu bagi Yesus, izinkan dia masuk menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. 人可能拒绝我们，不要我们，遗忘了我们。但是现在，你打开你的心来接受耶稣，成为你个人的救主。 Ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Kristus itu mati, bangkit, dan Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. 当你口里承认、心里相信的时候，耶稣死了，复活了，就是为了我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。